Okay, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Saya Intira, kita punya YouTube channel Jeff and Intira. Betul. Ini suami saya Jeff. Ini kawan kita. Saya Tomato. Okay, video ini adalah sebab nyawa kita telah diugut oleh scammer. Ini yang case banyak serius sudah banyak orang kena case ini. Saya berharap semua orang boleh dengar betul-betul ini banyak serius, banyak ini penagas memang banyak garang. Kita ingin membantu bantuan dari Commissioner of Police Dato' Ayub Khan untuk membantu kita. Ini case memang banyak bahaya sebab kita nyawa telah diugut. So kita minta tolong dalam video ini. Kalau anda nampak video ini mesti share, kasih family, relative. Banyak orang sudah kena, banyak orang sudah lose dia duit. Okay, kita telah terima satu pesanan message dari aplikasi WhatsApp dari nombor Singapura ini. Okay, dipercayai daripada scammer. Okay, kita telah menerima satu message mengatakan bahawa Mr. Leong punya ibu telah menjadi guarantor. Utangnya 63,000 Singapore dollar. Ibu dia kena bayar setiap bulan 7,500 Sing dollar. Kalau dia tak bayar, dia akan membunuh ibu Mr. Leong. So pada hari ini kita telah menerima message katakan bahawa Mr. Tomato rumahnya telah dibakar. Saya nak menjelaskan satu hal. Ibu saya dekat Singapura kerja baik sangat. Dia ialah seorang director. Dia tak ada hutang biaya masalah. Mr. Tomato, Intira dengan Jeff sini tak ada hutang. Saya pastikan tak ada masalah hutang dekat sini. Tapi kes ini memang tak ada hutang, siapa duit pun tak ada. Dia terus datang kita punya rumah, bakar kita punya rumah, buat cap dekat dia punya kereta dengan pecahkan kereta. Semua ini yang bahaya punya dia Ini- buat semua. Ini macam Malaysia tak ada law. Macam kita tak ada polis yang kerja macam gini sini boleh suka hati buat apa-apa yang kau suka dekat negara kami. Ya, nyawa kita telah diugut sebab mereka pecahkan kereta cermin kita, mereka buang cat, mereka bakar rumah kita juga. Dia macam benganas. Ya. Dia buat ini macam punya hal. Dia videokan, send kasih kita. Ya. Sini semua ada video. Kami masih semalam masih dekat KL awal pagi. Lepas tu kami receive message ini, Ya. kita terus balik. So sudah Ya. 30 jam lebih kami tak ada tidur. Pada hari ini kita menerima message video bahawa mereka tengah bakar dia punya rumah, Mr. Tomato punya rumah. So pukul 9 pagi ni kita terima satu lagi video. Office kami kena bakar, Ya. kena cat. Itu masih bukan kereta kami, ini jiran punya kereta. Buat apa ni? Macam gini banyak garang. Because saya kena diugut 200,000 ringgit, 200,000 ringgit for nothing. For all your hard earned money they want to take away just because they are a scammer. Dalam tahun ini more than a few hundred people kena case ini. So please ladies and gentlemen, ini banyak serius punya case. Selepas dengar, melihat video ini, please share to your relative sebab banyak orang kena. You biar informasi, you biar mana-mana you dekat bank ke, website ke, you biar personal details semua kena leak out. Dia tahu saya biar rumah alamat, kereta nombor, ini semua dia tahu. Yang orang lain pun tak tahu biar barang. Selain itu, dia biar rumah itu penganas pun tahu, itu scammer pun tahu. Sebab ini walaupun kawan baik saya, tapi saya pun tak tahu mana dia tinggal. Tapi dia punya rumah kena bakar. Anda boleh copy and paste dekat itu hashtag. You boleh hubungi media, newspaper, semua untuk hubungi kita. Ya, dekat JB dia tolong hubungin kita. Kita akan membuat satu Live stream. yes, untuk explain kasih. We would like to let more people understand our situation, and the more agents can reach this news. I hope our situation can help more people to avoid the further mistakes. Ya, to create more awareness about this issue. Yes. Bagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, pada 3 bulan Oktober tuan, jam 8.30 malam telah tular satu rakaman video durasi 11 minit 50 saat di YouTube dan Facebook oleh 3 individu. Individu ni yang dikenali sebagai Jeff, Intira dan juga Tomato Ott. Rakaman video tersebut mendedahkan bahawa rumah kakak, rumah kawan dan pejabatnya di Johor Bahru serta Kulai telah dibaling cat dan dikhianat dengan api. Itu salah seorang daripada YouTuber ni, iaitu Intira tuan, secara direct telah meminta saya lah, KP Johor Dato' Ayub
untuk mengesan dan mengambil tindakan terhadap suspek-suspek yang terlibat. Dalam tindak atas insiden tersebut dan maklumat risikan tuan-tuan, pada 15 hingga 18 Oktober, pasukan khas daripada Jabatan Siasatan Jenayah IPK Johor dan juga daripada Jabatan Siasatan Jenayah Bahagian Siasatan Jenayah tuan-tuan IPD Johor Bahru Utara dan telah melancarkan operasi dan telah berjaya menangkap 6 suspek di dalam 5 serbuan berasingan di sekitar Johor Bahru dan Air Hitam Johor tuan-tuan. Dalam serbuan tersebut, pihak polis telah merampas pelbagai barangan dan kenderaan tuan-tuan. Yang pertama, kereta Honda, kereta Botanwira dan 1 unit laptop. 1 unit komputer, 9 buah telefon bimbit pelbagai jenis, 2 SIM card, 5 bank card pelbagai jenis, 67 kertas dan buku disyaki tercantik nama dan nilai peminjam wang, sepucuk pistol tiruan airsoft gun dan sebilah parang. Kesemua suspek ini berusia lingkungan 25 hingga 35 tahun. Dan dari 4 suspek ini tuan-tuan memiliki rekod lampau, iaitu kes kekerasan, dikenaki kes kekerasan dengan mendatangkan cedera parah, penipuan dan mempunyai rekod dikenaki bersabit dengan kes dadah tuan. 4 suspek telah diriman di bawah Akta Pencegahan Jenayah tuan-tuan POKA selama 21 hari. Bermula daripada 22 Oktober hingga 10 November tuan. Manakala 2 lagi suspek diriman selama 6 hari. Bermula daripada 9 Oktober sehingga 24 Oktober tuan. Bagi siasatan lanjut. Kesemua suspek ini berusia dalam 25 hingga 35 tahun tuan. Sementara itu dalam pada 29 September tuan-tuan dan 22 Oktober, Jabatan Siasatan Jenayah IPK Johor telah berjaya menangkap 8 suspek melibatkan ahlung yang berumur di lingkungan 25 hingga 44 tahun tuan-tuan. Serbuan pertama dilakukan pada 29 September di sebuah rumah pangsa Bukit Baru Jaya, Bukit Baru Dalam Melaka tuan. Dalam serbuan ini telah berjaya menangkap 6 suspek lelaki warga tempatan. Manakala serbuan kedua pada 12 Oktober di sebuah premis kedai Dangga Bay, Johor tuan-tuan, telah berjaya menangkap 2 lagi suspek warga tempatan dan hasil daripada 2 serbuan ini pihak polis telah berjaya merampas barang-barang kenderaan, wang tunai seperti berikut dan 10 buah komputer riba, 31 buah telefon bimbit, 5 buah kalkulator, 7 buah modem, 12 keping SIM card Singtel, 28 pelbagai jenis SIM card, 1 keping kad akses, 1 plastik manungi anak kunci, 1 hard disk, USB pendrive, 9 bank card pelbagai jenis, 17 slip berniaga bank, 1 Toyota Wellfire, wang tunai berjumlah RM62,500 dan Sing dolar 300 tuan. Kesemua suspek ini disiasat di bawah undang-undang berikut tuan. Seksyen 436 Kanun Keselesaan khianat dengan api, dan jika disabit kesalahan boleh dihukum penjara 20 tahun dan denda. Seksyen 435 Kanun Keselesaan, jika disabit kesalahan boleh dipenjara 14 tahun dan denda. Seksyen 427 Kanun Keselesaan khianat kepada harta benda, jika disabit boleh dikenakan penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Seksyen 36(1) atas senjata api tuan. Jika disabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih daripada 1 tahun atau denda tidak lebih daripada RM1,000 Malaysia dan atau kedua-duanya sekali. Untuk maklumat rakan media, bermula pada 1 Januari sehinggalah 17 Oktober tuan, Jabatan Siasatan Jenayah IPK Johor telah berjaya menangkap sampai 42 suspek yang terlibat dalam kegiatan alung dengan melakukan pelbagai perbuatan khianat seperti simbah cat, khianat dengan api, hutan jenayah dan lain-lain tuan. Daripada jumlah tersebut, seramai 27 suspek yang diambil tindakan di bawah POKA, di manakala 11 suspek dikenakan perintah pengawasan, 4 suspek dikenakan perintah tahanan, maka ada 12 suspek masih dalam tahanan riman POKA tuan-tuan. Dan polis Johor sekali lagi menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat pinjaman atau berurusan dengan alung. Pinjaman tidak berlesen atau alung kerana kadar bunga terlalu tinggi dan syarat pinjaman tidak jelas dan tidak berancaman hutan, bencana dan kerosakan harta benda. Tolong bawa tu ke depan.
Mana dia punya cordless mic ni? So, tuan-tuan, inilah aliran, carta aliran peminjaman wang tanpa berlesen, tuan. Yang pertama, tuan-tuan, mereka akan mencari pelanggan melalui social media ataupun Facebook, tuan-tuan. Daripada Facebook ialah pergi kepada khidmat pelanggan, tuan. Pada Facebook, mereka akan mengenal pasti sini ada khidmat pelanggan. Di sinilah tuan-tuan dan puan-puan mereka menggunakan kaedah berhubung sama ada WhatsApp ataupun Messenger. Dia akan kenal pasti siapa yang berminat untuk membuat pinjaman. Lepas pada itu tuan-tuan, cara kaedah mereka bercakap dan sebagainya sama dengan kaedah yang digunakan oleh peminjam wang berlesen, tuan-tuan. Itu meyakinkan. So dia akan minta, kalau siapa-siapa berminat dia akan minta putih-putih, tuan-tuan, nombor IC, lesen, permit kerja kat Singapura, alamat rumah, bill listrik dan sebagainya, tuan-tuan. Kemudian dia juga akan meminta seorang nama grantor. So di sini tuan-tuan dia akan jelaskan syarat-syarat pinjaman. Dia hanya kalau kita berminat dia akan minta benda-benda yang diminta sebelum itu. Kemudian tuan-tuan dia akan datang di sini. Di sini tuan-tuan, apabila kita dah bersetuju tuan-tuan untuk membuat pinjaman, dia akan minta tuan-tuan kita punya slip gaji bank account sebagainya. Dan di sinilah tuan-tuan, di sini pun dia tak jelaskan lagi syarat-syarat pinjaman. Pada peringkat ini tuan-tuan, sini tuan-tuan, bila lulus pinjaman pertamanya tuan, dia akan minta peminjam tu mengambil gambar selfie di alamat rumah tersebut. Katakan saya duduk di alamat 123 dan lebih. So dia memastikan bahawa alamat yang itu tempat yang dia menetap. Kemudian tuan-tuan, daripada sini tuan-tuan, sedikit dia akan masukkan wang dalam akaun yang peminjam tersebut. Dan pada kebiasaannya tuan, sekali lagi syarat-syarat tidak dinyatakan. Jumlah yang diberi pinjaman biasanya 400 hingga ke 1,500 Sing dollar, tuan-tuan. Itu jumlah yang selalu diberi pinjaman, tuan. Dan sekiranya tuan-tuan pelanggan setuju ataupun tak setuju, tuan-tuan dia akan masuk terus. Sebab dia sudah dapat nombor account. Katakan saya tengok ni tak setuju, tapi dia masukkan duit juga. Dia paksa untuk pelanggan itu membuat pinjaman, tuan. Selepas pada tuan-tuan, fasa seterusnya tuan-tuan, pembayaran pinjaman. Lepas dia masuk tuan-tuan, barulah dinyatakan kadar interest tuan-tuan adalah 15 ke 20%. Daripada sini tuan-tuan, kita dipaksa untuk membuat 3 kali pembayaran. Setiap minggu sekali. Kalau kita gagal, dia kenakan interest 20% ni, tuan-tuan. Itulah tuan-tuan ni. Kemudian ini biasalah, kalau tak bayar, dia akan buat urutan dulu. Urutan boleh panggilan telefon sebagainya. Kemudian dia akan hantar notis, surat sebagainya. Dan akhir tuan-tuan, dia akan buat serangan. Balik motor hotel ke bakar sebagainya, tuan-tuan. So ini tuan-tuan proses dia. Kalau tuan-tuan tengok yang paling penting dekat sini lah. Kalau sini kita dah tak berminat tuan-tuan, kita akan terus potong. Tapi biasanya kat sini kita dah bagi semua putih-putih kita. Kita dah bagi alamat kita, nombor IC kita, nombor permit kerja kita, nama orang yang penjamin kita pun kita dah bagi dah. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, ini semua ahli sedikit dia hantar kat mana dia orang duduk. Dalam kes yang ini pun tuan-tuan, yang kita percaya yang meminjam, yang ada kaitan adalah kakak dia yang berada di Singapura yang menjadi penjamin. Dia tak pinjam, dia penjamin. Itu yang diorang cari kakak itu. Dan juga yang seorang lagi nama Jeff lah. So itu tuan-tuan, dia punya aliran kerja apa ni? Syndicate Along, tuan-tuan.
Ada beberapa soalan? Kebanyakan ni orang Malaysia yang bekerja di Singapura. Dalam kes yang ni tuan, yang 3 orang ni, yang kakak dia ada kat Singapura tu, kakak dia jadi penjamin tuan, renter. Sebab tuan-tuan kita susah nak mengesan. Nama-nama telefon yang digunakan adalah nama-nama telefon Singapura. Yang paling penting itulah fasa kedua tu. Kalau kita tidak memberi putih-putih yang keluarga kita, putih-putih grantor, kita tak akan dapat cari. Pinjamlah kepada pinjaman berlesen tuan-tuan. So jadi kita ni polis ni kadang-kadang susah untuk kita mengenal pasti, menangkap dan menuduh mereka di mahkamah. Sebab tu kebanyakan kita tahan bawah poka. Sebab susah untuk dikaitkan. Tak ada apa pun bukti nak kaitkan dengan dia orang. Hampir sama modus operandi yang semua lama. Ya. Modus operandi yang sama, kumpulan yang berbeza. Nanti ni mungkin ada kumpulan lagi lah. Yang kita tangkap ada 42, saya yakin akan ada lagi tuan-tuan. Alung-alung ni akan beroperasi lah. Kerana mangsanya sentiasa ada. Apabila dah kena tuan-tuan, dia minta bantuan polis lah. Nasihat polis tak nak dengar. Nak pinjam pergi bank. Senang. Ataupun peminjam wang berlesen. Syakat ni tak ada lah ikut yang serang secara fizikal, tak ada. Ugut, bencana dan bakar. Ugut, bencana dan bakar. Belum ada lagi serangan fizikal lah. Dah tahu lah ni dah parang pun dah ada kan. Yang kita rampas kan. Berapa lama? Tuan OCC akhir lah. Tekan untuk kumpulan Alung sejak musim PKP, dia benda dah lama, tapi lepas PKP nampak dia lebih agresif. Ya. Boleh kata dalam tahun lah, tahun. Ada lagi soalan? Untuk mengunggul orang. Kalau kita tengok, saya tengok pun saya ingat pistol betul tu. Airsoft tuan-tuan. Pistol dan parang. Tapi tuan-tuan tengoklah yang ini pun ada rekod ni. Yang kita tangkap ni ada rekod. Rekod mencederakan orang sebagainya tuan-tuan. Tempatan. Ada orang tak sihat ni Soalan apa? Soalan cepu mas. Okey. Oh, program pagi tadi. Banyaklah saya menerima panggilan-panggilan oleh YB ahli parlimen Adun kan. Mereka menyangkakan bahawa pilihan raya akan diumumkan. Tak. Sebenarnya saya hanya itu satu rutin biasa tuan-tuan. Saya nak semak ataupun nak cek tuan-tuan buat pemeriksaan ke atas semua kenderaan-kenderaan FRU tuan-tuan khususnya water cannon sama ada berfungsi ataupun tidak berfungsi sebagai persiapan untuk menghadapi pilihan raya ataupun sebarang aksi-aksi rusuhan saya tak nak bila ada insiden, bila kenderaan nak bergerak kan, water cannon dia punya water pump dia rosak, dia punya tu tak bergerak, aircon tak ada, tayar pancat kan, nak pump air masuk pun tak boleh kan. So itu yang persiapan. Semua kenderaan dapat bergerak dengan lancar tadi Kita gerakkan semua kenderaan FRU. Tu jangan khawatir, jangan gusar. Tidak ada sebarang insiden pun yang besar, tiada ada sebarang tanda-tanda untuk election, tak ada. Saya hanya itu rutin saya. Saya suka buat persiapan awal. Dalam persiapan dulu ada set berapa ramai yang terlibat? Kita kalau untuk election memang kita dah bersiap sedia. Kita ada 3,000 lebih pegawai dan anggota yang akan terlibat. Kalau diumumkan pilihan raya, bila masa kita dah bersiap sedia. Semua aset-aset kita yang ada akan digunakan. Sama ada FRU ke, PGA ke, GD ke, semualah, semua jabatan. InsyaAllah. Tak.
FIU ni tuan-tuan kena sentiasa bersiap siaga. Kita tak tahu bila ada insiden. Kita tak nak ada insiden, kita akan kabut. Dia punya perisai pun tak ada, perisai pun dah reput kan. Cota pun dah dimakan anai-anai kan. Ada tu kan. So saya nak bersiap daripada awal. Tapi kalau ada rusuhan, kita akan ambil tindakan. So kalau nak buat perhimpunan, ikut peraturan, ikut undang-undang. Perhimpunan awam, aman kan? PPA. Perhimpunan. Bagi notis awal, kita akan tentukan tempat. Kena minta kebenaran pada tuan tempat dulu. Jangan nak pandai-pandai buat perhimpunan tanpa kebenaran. Dalam keadaan COVID ini tuan. Yang ingkar akan diambil tindakan. Isu pekerja Malaysia ni bukan ada kaitan dengan kerajaan negeri Johor. Isu ni isu daripada arahan daripada kerajaan pusat. Sama ada kita nak buka sempadan, tak buka sempadan, prosedur peraturan semua ni dibuat oleh MKM. Bukannya oleh kerajaan state government. So kalau nak buat bantahan, buat kepada Putrajaya ataupun buat kepada MKM. Tapi kalau dia nak buat perhimpunan, ikut peraturan. Buat permohonan awal. Kita dah nak dalam COVID ni macam-macam isu timbul lah. Kita jangan ingat kita ni NGO, kita ada sokongan, kita nak buat perhimpunan ikut suka kita. Tak ada. Ikut peraturan. Saya di Johor tak ikut peraturan, saya akan ambil tindakan. Saya tak akan bagi nasihat. Nak buat permohonan. Minta kebenaran dekat tuan empunya kawasan tu dulu. 5 hari tak silap je. Kan? 5 hari notis. Saya perlu minta pada polis. Lagi? Habis? Tak ada. Terima kasih. So, kita tengok barang-barang rampasan. Tuan-tuan, ini buku hutang. Semua nama-nama peminjam ada sini. SIM card tuan-tuan. Banyakkan SIM ya. Singtel. Yang tu duit tu adalah di serbuan yang premis tu dia dapat duit lah. Yang 26,000 tu. Ya. Gelap. Oh. Barang. Itu topik isyada. Borak. Borak lagi barang ni lah borak. Oh, ini berat ni. Wah, ini pedang Rambo kan. Tu.